Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 13.4 kebarangkalian mudah. Di bawah bab yang ke-13, kebarangkalian mudah, di bawah silibus subjek matematik tingkatan 2 KSSM, di mana ini adalah bab dan juga subtopik terakhir dalam silibus tingkatan 2 lah, matematik tingkatan 2 KSSM. Jadi soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital terbitan Sasbadi, muka surat 136 sehingga 138. Jom kita buat soalan, kita selesaikan jawapan dia. Okey, baik. Jadual di bawah menunjukkan keputusan ujian bulanan matematik bagi sekumpulan murid. Okey, grade A, B, C, D dan E. Okey, bilangan murid setiap grade itu 20, B 24, C 14, D 7, E 5. Jadi kita tengok kat sini jumlah semualah, kita tengok jumlah semua. Okey, kita kira siap-siap kat situ 20 tambah 24 tambah 14 tambah 7 tambah 5. Okey. Jadi jumlah murid tu 70 lah. Ini penting sebab kita nak kira kebarangkalian untuk soalan-soalan A sampai D ni lah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan dia. Seorang murid dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa murid itu mendapat grade A. Okey. Soalan A. Mendapat grade A berapa orang? 20. 20 daripada 70. Jadi kita kecilkan, bahagi 20 bagi 10, 2. 70 bagi 10, 7. Okey, selesai. Soalan A. Sebab tu dia bagi kebarangkalian mudah. Maksudnya kebarangkalian tu mudah saja kita nak jawab. Okey, B. Tidak mendapat grade A. Maksudnya selain daripada bilangan grade A tu, yang B, C, D, E ni kita kira semua ni per dengan 70. Jadi kalau kita dah tahu tadi A tu 20, maksudnya yang tidak mendapat grade A tu 50 lah. Okey, 24 tambah 14 tambah 7 tambah 5 ni dapat 50 per 70. Jadi kecilkan jadi 5 bagi 10, 5. 70 bagi 10, 7. Okey, dapatlah yang B tu. C, mendapat sekurang-kurangnya grade C. Maksudnya sekurang-kurangnya maksudnya grade C ke atas. Maksudnya yang mendapat grade A, B dan C lah. Jadi yang C ni, kita kira kat sini. 20 tambah 24 tambah 14. Okey, tambah 24 tambah 14. Bahagi 70. Jadi kita dapat kebarangkalian kat sini. 20 tambah 24 tambah 14. 58. Okey, 58 per 70. Okey, kecilkan jadi, okey, 58 bagi 2, 29. 70 bagi 2, 35. Okey, itu. Manakala yang D, kebarangkalian bahawa murid itu gagal dalam ujian itu jika grade gagal ialah grade D. Jadi grade D ke bawah ni gagal. Di berapa orang yang gagal tu? 7 tambah 5 per 70. Jadi 7 tambah 5 tadi 12 per 70. Kecilkan jadi 16 bagi 2, 6. 70 bagi 2, 35. Okey, itu dia. Selesai. Okay, baik, seterusnya muka surat 137. Pemutar berbentuk heksagon seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah diputarkan. A. Senaraikan ruang sampel. Okey, ruang sampel. Kita tulis S sama dengan dalam bentuk tata tanda set. Okey, negatif 2, negatif 1, 0,
1, 2, 3. Okey. Selesai untuk ruang sampel. Okey, B. Apakah kebarangkalian pemutar berhenti dan anak panah menunjukkan kawasan berlorik? Jadi kawasan berlorik itu 4. 4/6. Dikecilkan jadi 4 bagi 2, 2. 16 bagi 2, 3. 2/3 lah kawasan berlorik. C. Cari kebarangkalian mendapat nombor positif dengan menyenaraikan kesemua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu. Jadi nombor positif kesudahan dia 1, 2, 3. Jadi kat sini kita tengok dia punya bilangan untuk positif. Bilangan nombor positif. Okey. 1, 2, 3. 3 kan. Jadi NS tadi ada 6. Jadi dia punya kebarangkalian nombor positif dia ambil N positif bagi NS. N itu bilangan lah, bilangan nombor positif 3. NS tu 6 jumlah. Jadi kecilkan jadi 1/2. Okey, selesai. Okey, D. Tentukan sama ada peristiwa mendapat nombor negatif adalah pelengkap bagi peristiwa mendapat nombor positif. Okey, dapat nombor positif 1/2. Kalau dapat nombor negatif ni 2 daripada 6. Okey, kita tengok kat sini. Bilangan untuk dapat yang nombor negatif dua. Jadi kebarangkalian untuk dapat nombor negatif N negatif bahagi dengan NS jumlah bilangan jumlah sampel. Okey, 2/6. Kecilkan jadi 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3, 1/3. Jadi kita tengok kat sini. P positif 1/2. Dan kalau nak dapatkan yang P negatif 1 tolak 1/2 sepatutnya P negatif dapat 1/2. Jadi kat sini kita tengok kata P negatif tu yang maksudnya kebarangkalian dapat nombor negatif ni bukan pelengkap lah. Okay. Jadi kat sini kita tulis macam ni. Okey, P positif tambah P negatif bila kita tambah tu dia tak sama dengan 1. Kalau kita tambah 2 ni 1/2 tambah 1/3 jadi 5/6, jadi tak dapat 1. Jadi bukan pelengkap lah, bukan peristiwa pelengkap. Okay, bukan peristiwa pelengkap. Okay, macam itulah cara dia kita nak buktikan. Okay, selesai. Okay, masuk pada muka surat 138.
Nombor 1, 8 kepingkat dilabel dengan A, B, C, D, D, E, F. Kad itu kemudian diletakkan di dalam sebuah kotak, ke dalam sebuah kotak dan sekepingkat dikeluarkan secara rawak. A, senaraikan ruang sampel. Okay. Ruang sampel S. Okay, dalam bentuk tanda set. Okay, A1. Ada 2 A tu. Okay, A1, A2, B ada 1, C ada 1, koma D ada 2, jadi D1, D2, E, F, koma F. Okay, tutup dia punya tanda set. Okay, selesai untuk A. B, cari kebarangkalian mendapat kad konsonan dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu. Jadi, untuk konsonan, K lah, kita buat K konsonan. Kalau konsonan B, koma C, D1, D2 dengan F. Okay. Jadi kat sini kita tengok bilangan yang mendapat nombor konsonan NK tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, NS berapa NS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, NS tu 8 ruang sampel. Jadi, kebarangkalian mendapat konsonan PK sama dengan NK, bilangan unsur konsonan dengan bilangan unsur ruang sampel. Okay, 5 bahagi 8. Jadi 5/8 lah. Okay, selesai yang B. Okay, C, sekeping kad dikeluarkan daripada kotak itu sebanyak 360 kali. Dengan kad itu dikembalikan setiap kali sebelum pengeluaran kad yang seterusnya. Cari bilangan konsonan yang dijangka akan dikeluarkan. Jadi C ni sambungan kepada yang B 360 kali. Jadi PK juga kebarangkalian untuk mengambil konsonan. Kebarangkalian untuk yang sekali itu 5/8 darab dengan 360 kali. Jadi kita akan dapatlah kat situ. Kata berapa dia punya bilangan konsonan tu. 5/8 darab 360. Dapatlah 225 bilangan kad tu. Okay, selesai kat situ. Okay, soalan terakhir nombor 2, carta pai di bawah menunjukkan taburan bagi 480 orang penduduk di satu kawasan perumahan. Okay, dia bagi dalam bentuk carta pai dengan sudut dan juga yang ini pecahan. Seorang penduduk dipilih secara rawak. Apakah kebarangkalian penduduk itu ialah India? Okay, India kita tengok kat sini 90 darjah. Jumlah penduduk 480 orang penduduk. Jadi A itu kebarangkalian yang India. P, I. Okay, I itu India. Kebarangkalian probability untuk India 90 darjah bahagi jumlah sudut bulatan 360 darjah. Jadi darab dengan 480 lah. Dia nak bilangan, dia kata kebarangkalian saja. Jadi kita tak perlu darab dengan jumlah penduduk. Kita ambil sudut saja. Jadi 90 bagi 360 dapat 0.5, 1/4 kebarangkalian mendapat penduduk India. Okey, selesai yang A itu. B, diberi jumlah bilangan penduduk di kawasan itu ialah 3450 jumlah. Okey, jumlah penduduk, jumlah semua. Berapa ramaikah penduduk yang berkemungkinan Melayu?
Okey, Melayu kat sini kita tengok sudut kat sini. Kita kena cari sudut. Jadi yang Cina tu kita 1/3 kita cari yang Cina. India dah tahu dah 90 darjah. Jadi yang Cina tu berapa kat sini? Kira yang Cina. Berapa sudut? 1/3 dah 360. Jadi yang Cina ni 120 darjah. Jadi berapa baki yang Melayu punya? Okey, 360 tolak 90 tolak 120. Jadi yang Melayu punya 150 darjah. Jadi berapa ramakah penduduk yang berkemungkinan Melayu? Okey. Jadi kita ambil P dalam kurungan M. Maksudnya kebarangkalian Melayu tadi. 150 darjah per 360 darjah. Ini kebarangkalian. Okey, dapat 5/12 untuk kebarangkalian Melayu. Jadi jumlah yang Melayu ya, JM, dia ringkaskan JM 5/12 tu. Darab dengan kata jumlah penduduk dia kata 3540. Okey, dapat 1475 jumlah penduduk Melayu. Ya, 1475. Okey, selesai ke semua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 13.4 kebarangkalian mudah di bawah bab 13 kebarangkalian mudah di bawah subjek silibus subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Jadi harapan cikgu dengan tunjuk ajar cikgu, bimbingan cikgu ni para pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan dapat menyelesaikan segala soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan kebarangkalian. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.